Selamat datang. Selamat datang dalam majlis ilmu pada malam ini, kuliah Maghrib live FB Syekh Faisal. Sesungguhnya kita memanfaatkan keberadaan kita dalam rumah dalam musim PKP ini untuk mengikuti kuliah Maghrib di dalam Facebook masing-masing. Kerana sebelumnya kita, sebahagian besar daripada kita mengikuti kuliah ilmu di masjid di surau. Tapi oleh kerana pada masa ini kita tidak dapat menghadirkan diri ke masjid dan surau, sebagai alternatifnya kita memanfaatkan kemudahan FB ini untuk kita mempelajari ilmu. Mana kata tidak sia-sialah kemudahan canggih yang ada pada kita pada ketika ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, biasa dengar tak apa nama orang perempuan ada dua suami? Kadang-kadang tiga. Kita selalu dengar apa nama orang lelaki-lelaki ada dua isteri sampai empat. Itu benda yang biasa. Tapi persoalan orang perempuan ada dua suami, dah dengar tak pernah dengar? Sebenarnya isu ini memang benar-benar berlaku dalam masyarakat. Ni saya tak mula lagi, baru duduk sembang-sembang. Jadi kepada orang yang baru masuk ni, harap tolong share sebanyak-banyaknya. Share ilmu yang saya sampaikan ni, kongsikan kepada rakan-rakan kita yang tidak mengikuti ataupun yang akan mengikuti sebentar lagi. Disiplin ilmu yang saya akan sampaikan pada malam ini ialah ilmu fiqh robok munakahat. Ilmu fiqh di dalam bab munakahat. Dalam bab munakahat ni cabang dia luas. Dia bermula daripada keinginan untuk melangsungkan perkahwinan, dan dia terus kepada peminangan, bertunang, berkahwin, beranak pinak, lepas itu konflik rumah tangga, sampailah kepada kematian, mengagihkan harta pusaka. Ini semua dalam bab munakahat, cukup besar, cukup panjang. Saya percaya sebahagian daripada kita tidak sempat untuk mengikuti ilmu-ilmu yang sebegini di dalam majlis khusus. Tapi dengan adanya rekaman FB ini juga live sekaligus, membolehkan ilmu ini kita kumpul sikit-sikit apa yang saya sampaikan, ustaz-ustaz yang lain sampaikan, jadi kita boleh mendapat ilmu. Jadi saya akan mulakan kuliah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan FB, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan diberikan kesihatan oleh Allah, kesejahteraan, kesempurnaan, supaya kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tugas-tugas yang lain yang dikaitkan dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan menyampaikan satu tajuk. Tajuk tu nampak macam orang panggil terkejut sikitlah, tapi ada dalam fiqh. Okey. Tajuk yang akan saya sampaikan pada malam ini ialah perempuan dua suami. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dengan perempuan dua suami? Iaitu orang perempuan ni dalam satu masa tu, cek punya cek, semak punya semak, dia ada dua suami. Kadang-kadang melalui proses penipuan, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang disengajakan. Tengok kepada keadaan. InsyaAllah saya akan sentuh satu persatu dalam kuliah saya pada malam ini. Jadi maksud perempuan dua suami ini, seorang perempuan dia memiliki suami lebih daripada seorang pada satu masa.
pada satu-satu masa dia memiliki suami lebih daripada seorang. Ini tak termasuk perempuan kahwin banyak kali. Hal ini tak termasuk dalam perbincangan kita pada malam ini. Kalau perempuan kahwin banyak kali tu tak heran. Perkahwinan yang pertama suami dia meninggal, lepas tu dia kahwin lagi, mana sudah jadi 2 kali perkahwinan. Perkahwinan yang kedua suami dia meninggal juga, kahwin sekali lagi, jadi 3. Perkahwinan yang ketiga suaminya menceraikannya, kahwin sekali lagi, jadi 4. Jadi orang perempuan kahwin banyak kali ini saya tak heran, memang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana juga orang lelaki-lelaki kahwin banyak kali. Yang saya nak sembang pada malam ini ialah orang perempuan dalam satu-satu masa dia mempunyai 2 orang suami. 2 orang suami. Sama ada kewujudan 2 orang suami itu disengajakan, tidak disengajakan. Okey. Bila kita sebut perempuan 2 suami, pelik ke tak pelik? Ni jawapan dia. Kalau lelaki memiliki isteri 2 orang sehingga maksimal 4 orang, ini tak pelik. Selalu kita melihat kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang kita kawan kita, ataupun sebahagian daripada mereka adalah ahli-ahli keluarga kita. Bahkan mereka tu bahagia. Lelaki yang berpoligami, ada yang cerita mereka dalam surat khabar, dalam media massa, dalam dalam media sosial. Ni lelaki yang berpoligami. Ni tak pelik pada kita. Tetapi akan jadi pelik kalau seorang perempuan itu tiba-tiba dia mempunyai 2 suami dalam satu-satu masa. Lagi-lagilah bertambah pelik kalau 3 suami dalam satu-satu masa. Memang pelik. Yang berikutnya saya nak highlightkan kepada pencinta-pencinta ilmu sekalian, implikasi atau kesan hukum terhadap isu yang sedang kita bincangkan ini. Lelaki tuan-tuan, kalau dia mempunyai 2 orang isteri sehingga 4, maka perkahwinan tu adalah sah. Seorang lelaki dia ada 2 orang isteri atau 3 atau 4, perkahwinan dia dengan semua isteri-isterinya itu sah selama mana dia perkahwinan itu memenuhi rukun nikah dan syarat-syarat sahnya. Setelah dipenuhi rukun nikah dan syarat-syarat sahnya, maka orang lelaki bersuami 2, 3 dan 4 tidak pelik pada kita. Sebab hukumnya adalah sah. Soal keadilan itu kita cerita lain kali. Tetapi perempuan yang mempunyai 2 suami ini, dia memberi implikasi hukum. Perempuan yang mempunyai 2 suami ini, dia memberi implikasi hukum pada 2 keadaan. Yang pertama, salah seorang suami itu saja yang sah menjadi suaminya. Seorang lagi tak sah. Salah seorang suami itu sah menjadi suaminya, seorang lagi tak sah. Sebab apa? Sebab seorang perempuan tidak boleh berpoligami, sebagaimana orang lelaki-lelaki boleh berpoligami. Jadi kalau berlaku 2 akad nikah pada seorang perempuan, nampak bayangan dia suami 2. Tetapi hanya salah seorang sahaja perkahwinan itu, hanya salah satu saja daripada akad nikah itu yang sah, mana salah seorang daripada 2 suami itu layak menjadi suaminya, seorang lagi tak layak. Adakah yang layak menjadi suaminya itu akad nikah yang pertama ataupun akad nikah yang kedua? Tak tentu juga. Kadang-kadang yang akad nikah yang kedua itu sah, yang pertama tak sah. Dan kadang-kadang juga akad nikah yang pertama itu sah, yang kedua tidak sah. Tengok pada keadaan. Nanti saya akan sebutkan contoh satu persatu. Harap-harap tuan-tuan ikuti kuliah ini daripada awal hingga ke akhirnya. Itu implikasi yang pertama. Kalau seseorang perempuan itu didapati bersuami 2, maka salah satu saja yang sah menjadi suaminya, yang satu lagi tak sah. Itu implikasi yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan yang bersuami 2 atau perempuan 2 suami, maka dua-dua perkahwinan itu tidak sah. Dua-dua perkahwinan itu tidak sah. Nanti saya akan sebutkan contoh. Artinya seorang pun tak layak menjadi suami dia. Kita lihat yang pertama. Kalau seorang perempuan itu disemak, dicek, tiba-tiba dia ada 2 suami. Yang mana satu sah? Salah satu itu sah. Kita tengok mana.
Ni saya nak sebut contoh macam ni dulu. Elok untuk memudahkan kepahaman, saya bacakan kisah. 2-3 malam yang lepas saya cerita tentang baca buku ni lah, tentang keluarga 69. 2-3 malam yang lepas. Pada malam ini saya akan guna sebahagian daripada tulisan saya dalam buku ini, nanti sikit ni, tentang perempuan dua suami, pengkisahan. Elok saya baca sikit apa yang saya tulis, kemudian saya akan hurai dan syarahkan. Harap-harap tuan-tuan dengar penceritaan ini. Ina yang berstatus anak dara baru sahaja mendapat kerja sebagai operator pengeluaran di sebuah kilang milik syarikat Jepun. Ina seorang gadis yang cantik rupa. Sesiapa yang melihatnya pasti menawan. Dia sangat gembira mendapat kerja di situ. Kini dapatlah dia berbelanja wang sendiri setelah sekian lama bergantung kepada bantuan bapaknya. Setelah beberapa bulan bekerja, Ina berkenalan rapat dengan pemandu van kilang bernama Dris. Dris telah berumah tangga, mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil. Dris 5 tahun lebih tua daripada Ina. Dia membohongi Ina, menyatakan bahawa dia belum berkahwin. Tanpa usul periksa, Ina mempercayai bulat-bulat bahawa Dris masih teruna. Ibu bapa Ina tidak mengetahui langsung mengenai percintaan Ina dan Dris. Suatu hari, rumah ibu bapa Ina dikunjungi rombongan yang datang meminang Ina. Lelaki yang meminang Ina ialah seorang guru yang baru bertugas dan mengajar di sebuah sekolah menengah tidak jauh dari rumah ibu bapa Ina. Guru itu bernama Farhan, masih muda dan bujang. Disebabkan status Farhan yang sekufu dengan Ina, ibu bapa Ina bersetuju menerima pinangannya. Tambahan pula bapa Ina seorang pesara guru. Maka ditetapkan cuti persekolahan yang tidak lama lagi. Sebagai waktu yang sesuai, Ina dan Farhan disatukan beserta dengan melangsungkan walimatul urus. Sebenarnya Ina keberatan berkahwin dengan Farhan kerana dia sedang bercinta dengan Dris. Disebabkan takut kepada bapaknya, dia hanya berdiam diri dan mengangguk sahaja semasa majlis peminangan. Dia bersetuju berkahwin dalam terpaksa kerana cintanya yang sebenar adalah kepada Dris. Setelah diberitahu kepada Dris, maka Dris seperti orang yang dicabar. Dris berazam menggagalkan hasrat bapa Ina mengahwinkannya dengan Farhan. Pada awal pagi hari pernikahan, Ina meminta izin bapaknya untuk keluar ke pekan. Bapaknya berpesan supaya pulang awal kerana majlis akad nikah akan berlangsung selepas solat asar. Sebenarnya, Ina menipu bapaknya. Dia dan Dris merancang ke Hat Yai, Thailand untuk berkahwin di sana. Jarak rumah bapa Ina dari tempat mereka merancang berkahwin ialah 200 km. Tepat jam 3 petang, Ina dan Dris selamat dinikahkan dengan berwalikan hakim di Majlis Agama Islam Songkhla, Thailand. Pada waktu itu juga, di rumah ibu bapa Ina telah dipenuhi rombongan pengantin lelaki dan juga ahli keluarga Ina yang terdekat. Setelah puas menunggu kepulangan Ina, namun dia tidak juga pulang. Bapa Ina mengambil keputusan menikahkannya dengan Farhan tanpa kehadirannya. Dengan sekali lafaz, Farhan melafazkan qabul disaksikan oleh 2 orang saksi. Farhan berjanji akan datang semula untuk menemui Ina, isterinya yang baru dikahwini. Selepas seminggu, Ina pulang ke rumah ibu bapanya bersama Dris. Namun bapaknya tidak menerima kehadiran menantunya Dris. Farhan juga telah mengetahui perkara sebenar. Dia tertanya-tanya, siapakah suami Ina yang sah? Dia atau Dris? Ini penceritaan dalam buku yang saya tulis ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berdasarkan penceritaan yang saya bacakan tadi, tuan-tuan dan puan boleh faham. Perempuan yang bersuami 2 itu adalah Ina. Dan 2 suami dia tu
Yang pertama Dris, yang kedua Farhan. Dris menjadi suami setelah dinikahkan dengan Ina di Majlis Agama Islam Songkla, Thailand. Manakala Farhan menjadi suami Ina setelah dinikahkan oleh bapaknya sendiri di rumah dia. Saya tak abang lah rumah di mana tadi. Kalau start ke atas mana boleh jadi Sungai Petani. Jadi dalam keadaan ini Ina ada dua suami. Persoalannya yang mana satu sah. Tak mungkin, mustahil bagi seorang perempuan berpoligami. Memiliki suami serentak tak boleh. Hanya satu yang sah, satu lagi kena reject. Jadi dalam persoalan di sini, Ina dengan Farhan, Farhan dengan Dris, hak mana yang layak dan sah menjadi suami kepada Ina. Okey, baik. Jadi ini contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama ini saya nak sebut pada tuan-tuan bahawa perkahwinan Ina dengan Dris, perkahwinan Ina dengan Farhan, maka perkahwinan Ina dengan Dris adalah sah. Perkahwinan Ina dengan Farhan tidak sah. Pasal apa? Adakah isu wali? Tak, dia bukan isu wali. Ina ni kalau dia kahwin di Thailand, jarak bapa dia sebagai wali itu dengan tempat perkahwinan adalah lebih daripada 2 marhalah. Seorang perempuan apabila dia berada daripada walinya lebih daripada 2 marhalah, kalau dia tak guna wali nasab pun, sebaliknya dia menggunakan wali hakim, maka perkahwinannya adalah sah. Okey, baik. Bapa dia tadi ni, kalau Ina tu anak dara yang masih ada dara, bapa dia mengahwinkan dia tanpa perlu mendapat persetujuan daripadanya, ataupun tak begitu terus kepada dia pun tak apa, maka perkahwinannya adalah sah. Tu. Jadi Ina ni anak dara. Bapa dia angkat nikah dia, tak perlu minta izin daripada dia. Tetapi minta izin tu adalah sunat. Jadi bapa dia menikahkan dia tanpa kehadirannya, tanpa pengetahuannya sekalipun, perkahwinannya adalah sah kalau dia ada anak dara. Ina menikah di Thailand tadi jauh daripada bapaknya, menggunakan wali hakim pun adalah sah kerana wali nasab berada lebih daripada 2 marhalah daripada tempat dia dinikahkan. Sah. Jadi pengesahan nikah dalam kes Ina ni bukan isu wali, tetapi dia isu yang lain. Isunya apa? Dilihat kepada siapa yang terlebih dahulu dinikahkan. Dris dengan Farhan ni, siapa yang terlebih dulu angkat nikah. Di sini. Dalam penceritaan yang saya sebut tadi, perkahwinan Dris adalah sah. Sebab saya baca tadi, mereka dinikahkan di Songkla pada jam 3 petang. Sebaliknya, Farhan dinikahkan dengan Ina oleh bapanya selepas sembahyang asar. Jadi siapa menikah dulu? Yang menikah dulu adalah Dris. Dalam kes ini, maka perkahwinan Dris adalah sah. Walaupun dia guna wali hakim, tak guna wali nasab, iaitu wali bapa. Itu satu. Jadi contoh yang pertama dah jelas. Ina suami yang 2, maka suami yang sah adalah Dris, bukan Farhan. Contoh yang kedua. Ni bukan cerita Ina tadi lah. Saya nak highlight tentang perempuan bersuami 2. Contoh yang kedua. Berlaku 2 akad nikah. Perempuan yang sama. Mana lelaki 2 lah. Berlaku 2 akad nikah perempuan yang sama. Kedua-dua akad nikah berwalikan wali nasab. Tak pakai wali hakim. Berwali nasab ni makna dia bukan wali yang sama lah. Bukan wali bapa. Wali itu, wali nasab ada banyak. Macam mana kes wali nasab ada banyak? Contoh saya sebut di sini, seorang perempuan yang kematian bapaknya, dia nak menikah. Tok Wan dia sebagai ganti. Kalau Tok Wan dia tak, Tok Wan dia pun tak ada. Maka wali susunan wali itu, setelah ketiadaan bapa dan Tok Wan, maka dia turun kepada wali yang berikutnya, iaitu wali saudara. Keutamaan saudara seibu sebapa. Okay. Katakan perempuan ini ada abang banyak orang. Berarti mereka saudara sama darjat. Wali sama darjat itu mereka adalah saudara kandung seibu sebapa. Bermakna saudara kandung seibu sebapa, siapa saja yang menjadi wali tak semesti ambil yang tua.
Tak semestinya ambil yang tua. Yang muda pun kalau dia jadi wali, abang ni, ataupun adik pun tak apa. Janji saudara kandung. Saudara kandung. Tak kira lah. Saudara kandung yang sama derajat. Sama ada saudara lelaki seibu sebapa, sama derajat. Ada 3 orang. Atau saudara lelaki sebapa ketika ketiadaan saudara lelaki seibu sebapa, sama derajat. Jadi kalau salah seorang wali itu menikahkan perempuan mulia itu dengan lelaki keinginannya, setelah diizinkan oleh perempuan itu, akad nikah berlaku 2, sebab 2 anak teronak. Dua-dua perempuan itu mengizinkan kepada wali dia 2 tu untuk menikahkan dia, sopa macam pertandingan lah. Maka salah satu daripada akad nikah tu sah, yang satu lagi tak sah. Hak mana sah? Yang sah yang mana terlebih dahulu akad nikah. Ni saya beri contoh. Contohnya Rohana. Kita ambil perempuan ni nama Rohana. Rohana kata kepada kedua-dua abangnya. Abang dia ni wali sama derajat seibu sebapa. Pasal abang dia dua-dua bobok nak jadi wali, dia pun naik pening. Dan dia pun tak ada calon pilihan, pulang ke abang dia. Dia kata kepada abang dia, kedua-dua abangnya, dia kata, wahai kedua-dua abangku, dua-dua dengar, nikahkan saya dengan lelaki yang abang suka. Mana pilihan kepada abang dia. Nikahkan saya dengan lelaki yang abang suka. Dua-dua dia, abang dia tu dengar. Setiap abang tu ada lelaki pilihan untuk jadi adik ipar dia. Maka setelah mendengar izin daripada Rohana tadi ni, maka kedua-dua abang pun terus menikahkan Rohana dengan lelaki pilihan mereka. Abang sulung menikahkan Rohana dengan Ramli. Sebab abang dia suka Ramli. Abang kedua nikahkan Rohana dengan Awang, contohnya. Jadi Rohana sekarang ni dia ada 2 suami, Ramli dan Awang. Tetapi kena tolak satu. Tak boleh pakai dua-dua. Kena tolak satu. Jadi setelah dia wakilkan kepada kedua-dua abang dia, wahai abangku berdua, nikahkan aku dengan mana-mana lelaki yang abang suka. Maka abang sulung nikahkan Rohana dengan Ramli, abang nombor 2 nikahkan Rohana dengan Awang. Maka siapa di antara Ramli dan Awang jadi suami Rohana? Jawabnya, siapa yang terlebih dahulu melepaskan qabul, ijab qabul. Jadi kalau misal kata pengantin dua-dua ada dalam satu majlis, maka abang sulung akad nikah pukul 9.05, abang nombor 2 dia gagap sikit, dia akad nikah pukul 9.07, bermakna menang kepada abang sulung. Ramli lah yang jadi suami Rohana. Tapi kalau abang nombor 2 cekap sikit, abang sulung gagap, abang nombor 2 dia angkat nikah tepat pukul 9.02, abang nombor 3 tu kelebek cari cermin mata pukul 9.08, maka Awang lah jadi suami kepada Rohana. Tu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, seorang perempuan janda dinikahkan oleh bapaknya pada jam 2 petang. Seorang perempuan janda dinikahkan oleh bapaknya pada jam 2 petang. Pada jam 5 petang, perempuan janda itu dinikahkan dengan lelaki cinta hatinya dengan menggunakan wali hakim yang berjahan lebih 2 marhalah. Bapa kepada perempuan janda tu dia angkat nikah pukul jam 2 petang. Manakala janda tu menikah, dia lari dari pak dia tu lebih daripada 2 marhalah, nikah pukul 5 petang. Tadi kita tengok dari angkat nikah pukul 3. Pak dia angkat nikah pukul lepas azhar. Dari sah. Ni lah ni kita kata lari pergi Siam juga. Janda ni dia lari pergi Siam. Pukul 5 di Siam angkat nikah. Pak dia awal lagi pintai. Dia tekut apa ni, dia angkat nikah pukul 2 petang. Di antara lelaki pilihan bapa dia atau dengan lelaki yang turut pergi menikah dengan Rohana di Siam tu, hak mana yang sah menjadi suami janda tersebut? Tuan-tuan boleh nampak? Yang mana sah menjadi suami janda tersebut? Kalau ikut logik, apa dia lah kan? Pasal apa? Pak dia angkat nikah dulu. Hak yang janda ni pergi ikut lelaki-lelaki tu pergi Siam, dia angkat nikah pukul 5 petang. Kalau ikut logik lagu tu lah. Tapi jawapannya tak. Jawapannya, hak akad nikah pak dia tu tak sah.
Akad nikah di Thailand tu, Majlis Agama Islam Thailand tu, hak tu sah walaupun akad nikah lewat 3 jam 5 petang. Pasal apa? Kerana perempuan janda itu statusnya bukan dara. Statusnya bukan dara. Jadi kalau perempuan itu bukan dara, maka wali nak menikahkannya mesti dapat izin daripada dia terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Berbeza dengan Ina tadi. Dia nak dara tak minta izin, tak apa. Tapi Ina tadi tak minta izin pun pasal kes dia pergi menikah dulu. Kes hak janda ni, wali wajib minta izin daripada janda itu. Jadi kita tengok jalan cerita ni, bila dia lari pergi menikah dengan lelaki cinta hati dia di Thailand, makna kata dia izin nak pak dia menikahkan dia? Jawabnya dia tak izin. Jadi walaupun dia dinikahkan lebih awal oleh bapa dia, sebelum mereka sampai ke Majlis Agama Islam Songkhla Thailand, mereka nikah pukul 5, tetapi akad nikah hak di Songkhla Thailand tu adalah sah. Adalah sah sebab janda tu dia pergi izin kepada wali hakim di sana tu untuk menikahkan dia dengan lelaki cinta hati dia. Bapa dia tadi angkat nikah tanpa izin dia, jadi tak sah. Jadi kes ni, maka lelaki yang angkat nikah yang terakhir tu menjadi suami kepada janda ni. Hak suami hak tadi ni tak terpakai apa dia angkat sebab perkahwinan tidak mendapat izin daripada janda tersebut. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, seorang perempuan, ini kita cerita perempuan suami dua ni, dua suami. Seorang perempuan kehilangan suami hilang dalam tragedi Bot Karam. Mana suami dia seorang nelayan. Seorang perempuan kehilangan suami dalam tragedi Bot Karam. Setelah 5 tahun, suaminya gagal dijumpai. Report polis semua buat dah. Suaminya tak balik-balik. Maka perempuan ni kata, suami aku ni ada kata mati. Kita pun kata mati lah. Kalau 5 tahun ni ada kata mati. Setelah 5 tahun, perempuan ini berkahwin lagi. Pasal dah 5 tahun dah suami dia hilang di laut ni. Maka setelah 5 tahun, datang seorang lelaki meminang dia. Dia pun berkahwin lagi. Agak-agak tuan-tuan, sah tak menikah dia tu? Agak-agak sah tak? Tak berani agak. Tak berani agak saya jawab. Hakikatnya, pernikahan kedua perempuan itu, yang suami dia hilang di laut, dan setelah 5 tahun kehilangan, dia menikah lagi. Hakikatnya pernikahan keduanya tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah, maknanya suami dia siapa? Hak suami baru tak sah. Maknanya suami dia hak hilang tu masih menjadi suami dia. Kerana dia tidak sah. Pasal apa tak sah? Kerana tidak mengikut langkah-langkah berikut. Saya nak sebut. Ni dengar ni. Siapa-siapa yang duduk di tepi laut, yang adik-beradik dia kerja laut, ni penting untuk mendengar. Saya dalam sejarah kerja saya sebagai qadhi, memang saya duk handle benda-benda lagu ni lah. Ada pengalaman saya menguruskan orang macam ni. Okey. Jadi kalau orang yang suami dia hilang di laut, di segi undang-undang dia kena buat laporan polis tu. Tu wajib, laporan polis. Ini di segi syarak. Nombor 1, kalau suami dia hilang di laut, laporan polis tadi penting. Dia pergi mahkamah ni. Nombor 1, dia kena mengadu kepada qadhi atau hakim syar'i. Mengadu kepada qadhi atau hakim syar'i mengenai kehilangan suaminya di laut. Itu langkah yang pertama. Pergi buat aduan secara resmi kepada qadhi atau hakim syar'i. Dalam konteks moden ni, pergi di mahkamah syariah. Yang kedua, step yang kedua, qadhi atau hakim syar'i setelah menerima aduannya akan memerintahkannya supaya menanti satu tempoh 4 tahun daripada tarikh dia mengadu, bukan daripada tarikh suami hilang. Kalau suami hilang hari ni dia pergi mengadu, sama lah. Tapi kalau suami hilang sebulan, lepas sebulan baru pergi mengadu, maka daripada tarikh mengadu itu, qadhi atau hakim syar'i akan memerintahkan perempuan tadi ni supaya menanti selama 4 tahun hijrah. Menunggu selama 4 tahun hijrah. Dari tarikh kehilangan suami dah. Yang ketiga, step yang ketiga, setelah dia tunggu cukup 4 tahun hijrah, dia naklah sekali lagi pergi ke mahkamah syariah atau pergi berjumpa qadhi atau hakim syar'i
Pi buat apa? Pi beritahu, pi mengadu bahawa suaminya tidak kembali. Artinya tak jumpa lah. Suaminya tidak kembali. Setelah 4 tahun dia menanti. Okey. Setelah dia buat aduan itu, qadi atau hakim syar'i akan menjatuhkan hukum secara anggapan. Menjatuhkan hukum secara anggapan bahawa suaminya telah mati. Anggapan kerana biasanya orang ni kalau dia hilang 4 tahun tak boleh lah. Macam cerita MH370. Jadi qadi atau hakim syar'i akan menjatuhkan hukum secara anggapan bahawa suaminya telah mati. Kemudian setelah menjatuhkan hukum itu, qadi atau hakim syar'i sekali lagi akan memerintahkan perempuan itu supaya beriddah dengan iddah kematian daripada tarikh qadi hukum. Diperintahkan perempuan itu beriddah dengan iddah kematian. Dan tempoh iddah kematian adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Setelah cukup 4 bulan 10 hari, barulah perempuan itu boleh berkahwin lagi. Barulah perempuan itu boleh berkahwin lagi. Jadi dalam contoh saya abang tadi, perempuan tadi dia tak ambil step-step tadi ni. Dia buat aduan dan seumpamanya. Dia pakai hukum dia sendiri. 5 tahun lepas tu dia menikah. Maka perkahwinannya tidak sah. Jadi seolah-olah suaminya hak yang pertama tu masih suaminya walaupun mati, kerana masih suaminya. Sebab dia tak ambil langkah yang saya nyatakan tadi. Itu contoh yang keempat. Perempuan bersuami 2. Contoh yang kelima, perempuan 2 suami ini, seorang perempuan kehilangan suami. Contoh dia macam hak tak sah. Contoh hak tak sah, tapi dia tak boleh buat report. Contoh yang kelima ni, seorang perempuan kehilangan suami, dia ikut semua yang saya habaq tadi. Lepas suami hilang, dia pergi report kepada qadi. Lepas tu qadi suruh dia tunggu 4 tahun. Lepas 4 tahun dia jumpa sekali lagi, qadi hukum suami dia telah mati. Lepas tu qadi suruh dia beriddah selama 4 bulan 10 hari. Lepas tu dia menikah. Ni dia ikut syarat tu. Tapi sayangnya, setelah dia ikut semua, dia menikah tu hanya sah sementara saja. Apa maksud sementara saja? Setelah dia menikah, dia ikut step-step tadi. Nikah, kita kata nikah 2 tahun lah kita kata. Dia tunggu 4 tahun 4 bulan 10 hari, lepas tu dia menikah. Lepas tu 2 tahun pula, jadi 6 tahun 4 bulan 10 hari. Setelah dia menikah dan dapat seorang anak, tiba-tiba suami dia yang hilang di laut tadi ni balik. Rupanya bukan dia karam, dia duduk tang pulau mana tu, kawan orang pulau. Lepas tu macam mana ternyata boleh balik kita kata. Ataupun orang hilang di hutan. Suami yang hilang selama ini tiba-tiba balik. Tiba-tiba balik. Maka pada ketika itu dilema tadi, perempuan ini suaminya jadi 2. Suaminya jadi 2 yang mana? Yang pertama suami hak hilang tu, yang kedua suami hak yang dia menikah baru ni setelah dia ikut step-step yang saya cerita tadi. Bila suami jadi 2, maka suami yang sah satu saja. Dia tak boleh dua-dua. Maka hukum syarak kata perkahwinannya yang terbaru, walaupun dia ikut langkah-langkah yang diceritakan tadi, secara automatik terbatal dengan kepulangan suaminya itu. Okey. Jadi suami yang lama patah balik jadi suami hak yang baru nikah tu batal, tidak lagi menjadi suami, terbatal secara automatik. Sama ada dia jumpa qadi ke tak jumpa, memang terbatal secara automatik. Itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam, seorang perempuan bukan Islam. Ini pun selalu jadi dalam masyarakat. Seorang perempuan bukan Islam memeluk Islam. Suaminya enggan memeluk Islam. Mana perempuan ni dia kahwin lah. Dia kahwin cara agama dia lah. Buddha ke Kristian tak kira lah. Seorang perempuan bukan Islam memeluk Islam. Suaminya enggan memeluk Islam. Selepas seminggu memeluk Islam, maka perempuan ni bernikah dengan suami baru yang beragama Islam. Sebab dia sangka terbatal perkahwinan. Maka perkahwinan yang kedua tu adalah tidak sah. Perkahwinan dengan suami yang Islam tu adalah tidak sah. Kerana perempuan itu masih kekal sebagai isteri kepada suami yang bukan Islam untuk suatu tempoh. Walaupun suami dia tak masuk Islam, dia masuk Islam, tapi dia tak boleh terus kahwin. Suami yang bukan Islam tu kekal sebagai suaminya untuk satu tempoh.
Jadi sepatutnya perempuan itu wajib menanti satu tempoh, orang panggil tempoh macam iddah. Beriddah lagi tak? Wajib beriddah, sama ada iddah 3 kali suci kalau dia masih ada haid, atau 3 bulan kalau dia dah menopause. Sepatutnya lepas dia masuk Islam, dia tak boleh kahwin terus. Dia kena beriddah selama 3 kali suci ataupun 3 bulan jika dia menopause, mengikut mana yang berkenaan. Jika dalam tempoh iddah tu, mana belum berakhir iddah, suaminya bukan Islam tu tiba-tiba memeluk Islam, maka kekallah mereka sebagai suami isteri, tanpa perlu angkat nikah baru secara Islam. Sebab Islam iktiraf mana-mana pasangan yang masuk Islam ni, Islam iktiraf perkahwinan mereka adalah sah tanpa perlu ditajdid angkat nikah. Jadi kalau dalam tempoh iddah ni, perempuan tu tiba-tiba suami dia masuk Islam, maka kekallah mereka sebagai suami isteri. Jika telah berakhir tempoh iddah, suaminya tidak juga masuk Islam, maka barulah pada ketika itu perempuan ni boleh kahwin dengan lelaki yang lain. Ataupun suami yang tak masuk Islam tu, lepas berakhir iddah baru dia masuk Islam, pada ketika itu suami ni tak menjadi suami perempuan itu. Kalau dia nak kekal sebagai suami, wajib diangkat nikah secara Islam. Itu hukum fiqh yang jelas bab menakahat. Okey. Contoh yang ketujuh, ni perempuan yang suami 2 ni. Seorang perempuan yang tak berapa nak faham tentang iddah ni. Dia tak berapa nak faham tentang iddah. Maka kerana keinginannya untuk berkahwin, dipujuk pula orang lelaki yang berkenan kat dia, maka dia tak faham. Selalu yang masyarakat ni orang duk faham iddah 3 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari, sebenarnya tak ada, tapi dia tak faham itu. Maka ada setengah perempuan diceraikan oleh suaminya oleh kerana dia tak faham tempoh iddah, maka dia pergi menikah dengan seorang lelaki itu di Thailand umpamanya. Kalau di Malaysia ni juga gemar semak betul untuk memastikan iddahnya betul-betul tamat sebelum dibenarkan nikah. Jadi contoh yang 7 ni orang perempuan yang belum tamat iddah, kerana silap faham dia duk sangka habis dah, dia pun pergi menikah dengan suami yang baru. Bila dia menikah dengan suami yang baru, ni iddah talak raj'i, dia menikah dengan suami yang baru, maka perkahwinannya dengan suami yang baru itu adalah tidak sah. Kerana suami yang menceraikannya itu, iddah talak raj'i, masih lagi boleh merujuknya selagi mana iddah belum berakhir. Itu yang saya tunjuk contoh perempuan 2 suami ni. Dia berlaku dalam masyarakat kita. Itu 7 contoh saya sebut kes di mana salah seorang daripada suami itu layak menjadi suami kepada perempuan 2 suami ni, hak seorang lagi reject, tak layak. Yang kedua pula, dia ada 2 suami, dua-dua angkat nikah tak sah. Ni yang kedua, kes yang kedua. Dua-dua sekali angkat nikah tak sah. Saya sebut contoh dah. Dua-dua angkat nikah tak sah. Seorang perempuan bernikah dengan berwali hakim di Thailand. Ni kahwin lari ni. Seorang perempuan bernikah dengan menggunakan wali hakim di Thailand, sedangkan bapaknya berada kurang 2 marhalah dari tempat akad nikah. Setelah diketahui bapaknya menikahkan anaknya itu dengan lelaki yang lain. Okey. Pak dia tahu, pak dia pun menikahkan dia dengan lelaki yang lain. Contoh, kalau 2 marhalah 90 km. Kalau Alok start pergi Songkla memang lepaslah 90 km. Dia pergi menikah dengan seorang lelaki, pak dia ada di Bukit Kayu Hitam saja. Jarak Bukit Kayu Hitam sampai Songkla mana sampai 2 marhalah. Jadi perkahwinan di Songkla itu tidak sah. Pak dia tahu kata tak sah, pak dia pun balik-balik nikah tak sah, pak dia pun angkat nikah semula dengan lelaki yang lain. Dengan lelaki lain. Ataupun dengan lelaki itu juga tak apa. Balik-balik. Ayah hangga mau habang ke ayah tak apa, ayah bukan nak halang. Yang pergi menikah siang pasal apa? Pak dia kata, tak tahu, tak sah. Ayah dia pun menikah depa semula. Pak dia jadi wali, pak dia angkat nikah. Maka perkahwinan hak di Siam tak sah, perkahwinan hak pak dia angkat tak sah. Jadi kita tak kita abang 2 suami lelaki yang lain lah senang. Kedua lelaki yang sama tadi, ada dengan lelaki yang lain. Dua-dua tak sah. Pasal apa tak sah?
Hak lelaki yang pertama tak sah kerana perkahwinan itu jarak bapa dia berada dengan tempat wali hakim tak sampai 2 marhalah. Maka perkahwinan tak sah. Perkahwinan yang kedua yang pak dia angkat nikah, pasal pak dia terburu-buru, dia angkat nikah dengan lelaki yang lain, pun tak sah. Pasal apa? Pak dia terlupa nak minta izin daripada perempuan tadi. Dalam keadaan mana perempuan tadi telah melakukan hubungan jenis persetubuhan dengan suami yang menikah tak sah tadi. Jadi menjadikan dia sudah tidak ada darah. Jadi seorang perempuan yang tiada darah, bukan anak darah, pak dia tak boleh, ataupun wali nasabnya tak boleh angkat nikah dia kecuali setelah mendapat izin dia. Jadi pak dia tadi terlupa izin, terus angkat nikah, maka dua-dua perkahwinan itu tidak sah. Yang berikutnya, satu lagi contoh tidak sah kemungkinan juga apabila perempuan tadi ini dinikahkan, kalau dia tadi pak dia tak minta izin ke dah. Yang kedua pak dia minta izin, pun nikah tak sah juga. Bila dia pergi menikah di Siam, di Thailand, seminggu lepas tu balik abang pak dia, Allah, jarak tak cukup 2 marhalah. Hampa pakai wali hakim tak sah, pak adalah wali. Lepas tu tak apalah, pak dia pun angkat nikah dengan orang lain pula. Angkat nikah orang lain pula. Okey, bukan dengan lelaki tu, dengan orang lain pula. Maka pak dia pun minta izin kepada perempuan itu. Okey, ayah nak menikahkan dengan lelaki-lelaki menikahkan nama Awang, ni nama Din pula. Ayah nak menikahkan dengan Din, hang izin tak? Saya izin ayah. Pak dia pun terus angkat nikah. Sah kata sah? Jawab dia tak sah. Pasal apa? Kerana dia dan Awang telah melakukan hubungan jenis persetubuhan. Jadi bila melakukan hubungan jenis persetubuhan, angkat nikah yang tak sah pun wajib perempuan itu beriddah. Iddah tu pula untuk memastikan kesucian rahim. Maka dia kena beriddah walaupun perkahwinannya tidak sah. Tiba-tiba pak dia pergi angkat nikah dengan suami yang baru, sedangkan perempuan itu tidak beriddah, maka tidak sah juga. Itu contoh. Berikutnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kesan perkahwinan yang tidak sah, iaitu perempuan yang dua suami tadi, dia meninggalkan kesan. Kesannya apa dia? Yang pertama, saya nak abang, jika berlaku persetubuhan pada perkahwinan kedua yang tidak sah, mana perkahwinan pertama sah, perkahwinan kedua tu tak sah. Jika berlaku persetubuhan pada perkahwinan kedua yang tidak sah, maka suami yang sah melalui perkahwinan yang pertama tidak boleh mencampuri ataupun tidak boleh bersetubuh dengan isterinya. Dia kekal suami tapi tak boleh setubuh dengan isterinya itu sehingga isterinya itu selesai beristibrak. Nak tengok anak tu anak siapa, dia tak setubuh lagi ke anak dia apa, sehingga isterinya itu selesai beristibrak. Istibrak itu menanti tempoh untuk menentukan kesucian rahim. Jadi tempoh istibrak lebih kurang sama dengan tempoh beriddah. Okey, jadi kalau isterinya dah 3 kali suci, tak ada mengandung apa semua, bolehlah suami yang sah ni mengadakan hubungan jenis dengan isterinya itu. Ni kes ni yang suami naik geram, dah lah nikah tak sah, ngaku sah, aku nak kena tunggu pula. Hukum syarak menetapkan demikian, tiada pilihan. Kemudian kesan yang kedua, jika belum berlaku persetubuhan pada perkahwinan yang kedua, angkat nikah yang pertama pun tak berlaku lagi lah. Jika belum berlaku persetubuhan pada perkahwinan yang kedua dan angkat nikah, maka perempuan itu boleh terus hidup sebagai isteri kepada suami yang sah. Perkahwinan yang kedua tak sah, perkahwinan yang pertama sah, tapi perkahwinan yang kedua itu tidak sah, maka belum berlaku persetubuhan, maka isteri itu kembali hidup sebagai suami isteri dengan suaminya yang sah, iaitu suami yang angkat nikah yang pertama. Kesan yang ketiga, jika mendapat anak melalui perkahwinan yang tidak sah. Ingatlah tuan-tuan, kalau berlaku kes macam ni, suami seorang tak boleh dua. Okey, jika mendapat anak melalui perkahwinan yang tidak sah, maka anak yang dilahirkan itu adalah sah dan syar'i. Nikah mak pak dia pun tak sah, anak tu sah sebab ada proses angkat nikah. Maka anak yang dilahirkan itu adalah sah dan syar'i dan boleh dinasabkan kepada ibu bapanya. Mana dia ada mak pak lah.
Dia ada mak pak. Cuma mak pak dia terpisah lah. Tidak jadi suami isteri. Tapi dua-dua lelaki dan suami itu adalah ibu bapa yang sah kepada budak yang dilahirkan melalui perkahwinan yang tidak sah. Sebab apa jadi itu? Sebab ni orang panggil kelahiran melalui persetubuhan syubhah ataupun wati syubhah. Kesan yang keempat, jika suami yang tidak sah mati, suami yang akad nikah tak sah tu mati, maka perempuan itu tidak wajib beriddah. Saya hidup pergi iddah 4 bulan 10 hari pula. Dia tidak wajib beriddah dengan iddah kematian. Walaupun mereka hidup setelah lama sebagai suami isteri. Ada orang dalam sejarah kerjaya saya sampai 20 tahun nikah. Lepas tu mai buat pengesahan nikah kat saya cek. Akhirnya dengan semakkan yang rapi, didapati tak sah. Tu 20 tahun, anak boleh 5 orang lah. Okey. Jadi, jika suami yang tidak sah, dia pergi mati, maka perempuan itu tidak wajib beriddah dengan iddah kematian. Tak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Walaupun mereka lama hidup sebagai suami isteri. Dia tak perlu beriddah dengan iddah kematian. Kesan yang kelima, demikian juga mereka tidak saling mewarisi. Kalau perkara yang tak sah ni, duduk lama dah, tiba-tiba mati salah seorang, maka hak yang hidup tidak boleh mewarisi harta pusaka yang mati. Sama ada kalau suami itu mati oleh kerana menikah tak sah, isteri hak tu tak boleh mewarisi. Kalau isteri mati, suami pun tak boleh mewarisi sebab mereka sebenarnya bukan suami isteri yang sah. Kesan yang keenam, bagi kes suami hilang yang saya cerita tadi ni, suami hilang dan dia ikut step-step yang saya cerita tadi. Suami hilang, dia pergi mengadu kepada qadi suruh nanti 4 tahun, 4 tahun qadi. Dia pergi mengadu lagi, qadi hukum suami dia mati, kena beriddah 4 bulan 10 hari. Dia pun beriddah 4 bulan 10 hari. Lepas tu habis iddah dia pun menikah. Kes itulah. Bagi kes yang macam ni, setelah perkahwinan yang kedua itu mengikut segala yang ditetapkan oleh syarak, tiba-tiba suami yang hilang itu kembali. Dia jadi pelik. Ini bukan keluarga 69. Ini keluarga pelin. Maka suami yang hilang itu kembali. Jadi kok mana? Maka dalam fiqh dia ada jalan penyelesaian dia. Maka suami yang kembali itu dia mempunyai 2 pilihan. Dia mempunyai 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia kekal sebagai suami tanpa perlu angkat nikah yang baru. Dia kekal kepada suami, dia kekal sebagai suami kepada isterinya itu. Dia kekal. Maka perkahwinan isterinya dengan suami yang terbaru batal sebab suami asal balik. Itu pilihan yang pertama. Suami yang balik tu dia memilih jalan untuk kekal menjadi suami. Pilihan yang kedua, suami itu dia ada pilihan untuk menceraikan isterinya itu. Dia tengok suami baru dah bahagia apa semua, dia ambil jalan cerai. Menceraikan isterinya itu, dan setelah isteri itu menghabiskan iddah dengan iddah talak, iddah perceraian, maka suami yang kedua hak menikah batal tu boleh berkahwin semula dengan isterinya itu. Okey, itu kesan yang ke-6. Yang 7. Jika perempuan berkahwin kali kedua, dia berkahwin kali kedua dan mengetahui perkahwinan pertamanya sah. Yang saya cerita tadi ni, dia tak tahu hak mana tu sah. Hak ni ada sikit hujung-hujung ni nak tekan. Jika seorang perempuan berkahwin kali kedua, mana suaminya hak seorang tu ada lah, dan dia mengetahui bahawa perkahwinannya itu adalah sah, perkahwinan itu adalah sah, maka dia berdosa. Dan jika berlaku hubungan jenis, dia berzina dengan suami barunya itu. Dia berzina dengan suami yang baru itu. Suami yang baru itu kalau tak tahu hakikat yang sebenar, dia duduk sangka kawan tu janda habis iddah dan seumpamanya, suami yang baru tu tak berdosa walaupun perkahwinan mereka tidak sah. Tapi kalau dia pun tahu bahawa isteri yang dikahwininya itu seorang perempuan yang sedang beriddah, iddah tak habis lagi, dia tahu dia gegah pergi menikah juga, dua-dua berdosa. Dan kalau berlaku hubungan jenis, dua-dua telah melakukan dosa besar, iaitu melakukan perzinahan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, inilah cerita saya malam ini, perempuan 2 suami.
Perkara ini benar-benar berlaku dalam kehidupan kita. Orang yang selalu duk urus mereka ni, orang-orang macam saya lah. Yang kerja di pejabat agama, yang jadi pegawai agama, yang jadi qadi, yang jadi hakim di mahkamah syariah. Jadi benda ni tuan-tuan jangan panik jangan ni. Benda ni benda yang kadang-kadang oleh kerana tak sengaja nak buat macam mana. Maka dia ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dia. Kesan-kesan telah saya ceritakan. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada malam ini memberi kesan dan memberi manfaat kepada kita semua. Kadang-kadang dia menyentuh sebahagian daripada kita yang mengikuti cerita malam ini, ataupun menyentuh adik-beradik kita, jiran tetangga kita, ataupun habis-habis tidak pun sekadar pengetahuan umum untuk kita, supaya kita beringat-ingat dan berjaga-jaga. Kalau dia jadi, macam mana jalan penyelesaiannya telah saya huraikan satu persatu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.